Jadi konsep tauhid rububiyah ini adalah mengesakan Allah. Tauhid di sini berarti mengesakan. Mengesakan Allah sebagai Rabb. Berarti kita meyakini tidak ada yang lain daripada Allah Ta'ala yang menciptakan, yang menghidupkan, yang mematikan, yang memberi rezeki, yang mendatangkan penyakit, yang menyembuhkan penyakit, yang mendatangkan manfaat dan mudarat. Tidak ada yang lain, hanya Allah saja. Itu diistilahkan tauhid rububiyah, dan itu betul. Setakat itu keterangannya wajib kita terima dan haram kita tolak. Dan bahkan dalam tauhid sifat 20 ada konsep itu. Konsep mengesakan Allah sebagai satu-satunya lah yang menciptakan, yang menghidupkan, yang mematikan, yang memberi rezeki, itu ini hanya Allah semata-mata. Ada dalam pengajian tauhid sifat 20. Tinggal lagi mereka tidak istilahkan sebagai tauhid rububiyah, tidak. Para ulama tauhid sifat 20 mengistilahkan konsep tadi sebagai wahdaniyatul af'al, keesaan pada perbuatan. Walaupun zahirnya kita lihat orang ni berjalan, orang ni melompat, orang ni bercakap, orang ni mencuri, orang ni solat, orang ni apa, hakikatnya itu adalah perbuatan Allah. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Dan Allah lah yang menciptakan kamu. Jadi kita semua ni makhluk Allah. Wa ma ta'malun, dan apa-apa sahaja yang kamu amalkan, yang kamu lakukan juga adalah makhluk Allah. Jadi tak ada masalah setakat mereka menghuraikan tauhid rububiyah, mengesakan Allah daripada sudut itu. Kita tidak pertikaikan, kita tidak tolak, kita tidak bangkang, bahkan kita terima sebulat hati. Masalah timbul apabila ada dakwaan menggunakan konsep tauhid rububiyah ini. Kononnya orang-orang musyrikin, penyembah berhala seperti Abu Jahal, seperti Abu Lahab juga mempunyai tauhid rububiyah. Orang kafir yang kita lihat dia sembah berhala, dia bakar colok apa depan tokong dia, dia juga bertauhid sebenarnya. Tapi nama tauhid itu adalah tauhid rububiyah. Dakwaan inilah yang kita tolak. Dakwaan inilah yang batil. Dan dakwaan inilah yang bercanggah dengan pegangan salafus soleh. Tidak ada dari kalangan generasi salafus soleh seorang pun yang menerima kalau orang musyrikin bertauhid dengan satu jenis tauhid, namanya tauhid rububiyah. Tidak ada. Mungkin ada sebahagian daripada tuan-puan ada mengikuti short speech, ucapan ringkas yang saya dijemput bersama-sama dengan ustaz-ustaz yang lain. Tapi saya salah seorang yang diminta untuk memberi ucapan ringkas pada 11 Disember yang lalu di seri perdana, lebih kurang dalam 12 minit. Jadi saya menyampaikan 5 cadangan kepada Yang Berhormat Perdana Menteri supaya diusahakan. Yang pertama adalah supaya beliau itu dikenal sebagai orang yang berjaya mengekang ekstremisme dan mengembalikan intelektual Islam. Jadi saya perincikan antara langkah yang perlu untuk mengekang ekstremisme ini adalah menyekat pengajian Tauhid 3, kerana ia telah dikenal pasti sebagai salah satu punca seseorang itu hanyut kepada ekstremisme dan boleh melarat kepada terlibat dengan terorisme, keganasan. Lalu ada sebahagian yang tidak berpuas hatilah dengan cadangan tersebut. Bahkan saya lihat ada satu page yang menggunakan nama Salafi kini, Salafi. Dia kata, tengok tu, Ustaz tu dia sedang menghasut Perdana Menteri suruh buang Tauhid 3. Jadi itu adalah dakwaan dia lah. Pada persepsi saya sedang menasihati, saya sedang memberi cadangan. Tapi pada persepsi dia kata saya itu sedang menghasut. Konotasi kan berbeza ya. Bagi cadangan tu neutral saja, tapi kalau menghasut tu kan negatif. Jadi saya nak terangkan bahawa apa yang saya cadangkan itu selari dengan keputusan muzakarah fatwa di bawah MKI yang diadakan pada tahun 2014, iaitu dalam mesyuarat yang ke-106. Jadi mesyuarat itu kan melibatkan mufti-mufti. Jadi keputusan mesyuarat adalah bersetuju
bahawa tauhid tiga ini merupakan ancaman kepada pegangan ahli sunnati wal jamaah. Jadi kalau benda itu jadi ancaman, eloklah jangan diajar. Jadi apa yang dikatakan Mahasud tu nampak tak sesuai, sebab catatan kita tu berteraskan keputusan pada mufti. Dan keputusan pada mufti itu, yang ini yang kita nak cuba pendetailkan malam ini, supaya kita jelas bahawa tauhid tiga itu ada sebahagiannya itu betul, tak salah. Dan ada sebahagian dia tulis panjang nak bagi tahu bahawa tauhid tiga ni, kata dia difitnah kepada Al-Imam Ibn Taymiyah. Kononnya beliaulah orang yang mula-mula menyebarkan tauhid tiga. Padahal kata dia dah sebelum Imam Ibn Taymiyah pun sudah ada tokoh-tokoh yang menggunakan rububiyah, uluhiyah, al-asma' wa sifat. Jadi dia membangkang dalam keadaan dia gagal faham bahawa penolakan terhadap tauhid tiga bukan pada istilah, bukan kerana kita tak suka dengan istilah rububiyah, bukan kerana kita menolak istilah uluhiyah, bukan kerana kita tidak mahu belajar al-asma' wa sifat, bukan. Masalahnya di mana? Sebelum kita pergi, kita lihat dulu apa yang Ustaz Mahdi tuliskan di sini. Pandangan ulama tentang pembahagian tauhid kepada tiga. Soalan: apakah pandangan para ulama tentang pembahagian tauhid kepada tiga, iaitu pertama tauhid rububiyah, yang kedua tauhid uluhiyah, dan yang ketiga tauhidul asma'i was sifat? Jawapan, kata Ustaz Mahdi, soalan ini boleh dijawab dengan jawapan yang umum ataupun khusus. Secara umum, pembahagian tauhid kepada uluhiyah, rububiyah ini adalah pembahagian baharu yang bukan datang daripada generasi salafus soleh. Orang pertama yang menciptanya mengikut pendapat yang masyhur, maknanya ada juga pendapat lain, ialah Syekh Ibn Taymiyah rahimahullah. Jadi ini yang setengah orang kata, ini fitnah, bukan Imam Ibn Taymiyah orang pertama. Tak masalah, beliau orang pertama atau beliau orang kedua atau beliau orang ketiga. Yang lebih penting, adakah pengajaran itu selari dengan Quran, sunnah, ijma' ataupun bercanggah. Pembahagian sebegini tidak ada di zaman salafus soleh, itu tidak masalah sangat. Kerana kadang-kadang pembahagian itu memang datang kemudian, tetapi isinya tetap daripada Quran dan sunnah, isinya tetap dipegang oleh salafus soleh. Contohlah, kita membahagikan rukun sembahyang ni kepada 13 perkara. Pertama, niat. Kedua, berdiri betul bagi yang mampu. Yang ketiga, takbiratul ihram. Yang keempat, membaca Fatihah. Tidak ada pembahagian demikian di zaman salafus soleh. Salafus soleh tak belajar solat rukun sembahyang 13 perkara. Tapi isinya ada atau tidak? Ada. Salafus soleh tentulah bila mereka solat, mereka ada niat nak solat. Innamal a'malu binniyat. Hanya saja amalan itu dinilai berdasarkan niat. Kemudian tentulah mereka ada berdiri kalau mereka tidak uzur. Tentulah mereka ada melakukan takbiratul ihram. Nah, tentulah mereka ada membaca Fatihah, ada rokok, ada sujud, tahiyat dan sebagainya. Begitu juga tauhid sifat 20 yang kita terangkan sebelum ini. Dari segi penyusunan atau pembahagian pun tidak ada di zaman salafus soleh. Jadi sebab itu ada setengah orang dia beku di situ. Dia kata, mana dalil? Bawa ayat Quran mana? Surah berapa yang sebut wujud, yang sebut qidam? Bukan begitu. Bukan masalah istilah wujud qidam itu. Tapi adakah kamu menolak bahawa Quran dan sunnah memberitahu kepada kita bahawa Allah wujud? Atau kamu nak kata Allah tak wujud? Mana intipatinya itu tidak ada keraguan. Qidam tu hanya istilahnya yang tak ada. Tetapi kalau kita lihat maknanya, tidakkah Quran dan sunnah memberitahu kepada kita bahawa Allah wujud tanpa ada permulaan? Bukanlah makna satu masa dulu Allah tak wujud, kemudian lepas itu barulah Allah wujud. Kan tak ada orang Islam yang berpegang begitu. Jadi poinnya, semata-mata penyusunan itu tak ada di zaman salafus soleh, itu bukan satu masalah. Yang kita tak mahu kalau pegangan itu pun tak ada di zaman salafus soleh, kerana dibimbangi adalah bid'ah yang sayyi'ah, perkara baru yang buruk. Lalu disebut di sini, pembahagian sebegini adalah batil, tertolak
dan tidak ada dalil atasnya. Rasulullah SAW tidak pernah berkata kepada seorang yang memeluk Islam umpamanya, sesungguhnya terdapat dua tauhid, kamu tidak lagi dikira sebagai Muslim sehingga kamu bertauhid dengan tauhid uluhiyah. Tak ada Nabi bagi tahu begitu, sebagaimana yang didakwa oleh pendukung tauhid 3. Tapi ini sebenarnya tidak kuat sangat, kerana mereka juga boleh berkata Nabi pun tak ajar pada orang Islam bahawa ada di sana ada 20 sifat yang wajib bagi Allah, ada 20 sifat yang mustahil bagi Allah, ada satu sifat yang harus bagi Allah. Ya, Nabi pun tak cakap macam itu. Jadi ini hanya the first layer saja, tidak begitu kuat. Problemnya, kalau saya boleh pergi satu persatu tanpa terikat dengan apa yang tertulis dalam kitab ini, supaya insya-Allah kita mudah faham. Kita pergi kepada yang pertama dahulu, iaitu tauhid rububiyah. Perkataan rububiyah ini diambil daripada Rabbun. Apa makna Rabbun? Kalau kita terjemah dalam bahasa Melayu direct, Tuhan. Rabb maknanya Tuhan. Kan kalau kita terjemah Alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala puji bagi Allah, Tuhan bagi sekian alam. Jadi konsep tauhid rububiyah ini adalah mengesakan Allah. Tauhid di sini berarti mengesakan. Mengesakan Allah sebagai Rabb. Berarti kita meyakini tidak ada yang lain daripada Allah Ta'ala yang menciptakan, yang menghidupkan, yang mematikan, yang memberi rezeki, yang mendatangkan penyakit, yang menyembuhkan penyakit, yang mendatangkan manfaat dan mudarat. Tidak ada yang lain, hanya Allah saja. Itu diistilahkan tauhid rububiyah, dan itu betul. Setakat itu keterangannya wajib kita terima dan haram kita tolak. Dan bahkan dalam tauhid sifat 20 ada konsep itu. Konsep mengesakan Allah sebagai satu-satunya lah yang menciptakan, yang menghidupkan, yang mematikan, yang memberi rezeki, itu ini hanya Allah semata-mata. Ada dalam pengajian tauhid sifat 20. Tinggal lagi mereka tidak istilahkan sebagai tauhid rububiyah, tidak. Para ulama tauhid sifat 20 mengistilahkan konsep tadi sebagai wahdaniyatul af'al, keesaan pada perbuatan. Walaupun zahirnya kita lihat orang ni berjalan, orang ni melompat, orang ni bercakap, orang ni mencuri, orang ni solat, orang ni apa, hakikatnya itu adalah perbuatan Allah. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Dan Allah lah yang menciptakan kamu. Jadi kita semua ni makhluk Allah. Wa ma ta'malun, dan apa-apa sahaja yang kamu amalkan, yang kamu lakukan juga adalah makhluk Allah. Jadi tak ada masalah setakat mereka menghuraikan tauhid rububiyah, mengesakan Allah daripada sudut itu. Kita tidak bertikaikan, kita tidak tolak, kita tidak bangkang, bahkan kita terima sebulat hati. Masalah timbul apabila ada dakwaan menggunakan konsep tauhid rububiyah ini. Kononnya orang-orang musyrikin, penyembah berhala seperti Abu Jahal, seperti Abu Lahab juga mempunyai tauhid rububiyah. Orang kafir yang kita lihat dia sembah berhala, dia bakar colok apa depan tokong dia, dia juga bertauhid sebenarnya. Tapi nama tauhid itu adalah tauhid rububiyah. Dakwaan inilah yang kita tolak. Dakwaan inilah yang batil. Dan dakwaan inilah yang bercanggah dengan pegangan salafus soleh. Tidak ada dan di kalangan generasi salafus soleh seorang pun yang menerima kalau orang musyrikin bertauhid dengan satu jenis tauhid, namanya tauhid rububiyah. Tidak ada. Sahabatkah, tabi'inkah, tabi'inkah yang mengatakan orang musyrikin bertauhid dengan tauhid rububiyah? Tidak ada. Dan ini menyamakan orang kafir dengan orang yang beriman. Ada pula musyrik sama dengan muwahhid. Musyrik berarti orang yang lakukan syirik. Syirik lawan daripada tauhid. Tiba-tiba orang tu syirik tapi dia pun tauhid juga. Punca kekeliruan ini adalah salah dalam memahami ayat Al-Quran. Menyangkakan itulah dalil yang menyokong apa yang mereka sebut. Antara lain firman Allah Ta'ala, wala in sa'altahu man khalaqas samawati wal arda wa sakhkhara asy-syamsa wal qamara la yaqulunna Allah. Demi sekiranya kamu tanya kepada mereka, yakni kalau kamu tanya kepada orang musyrik, man khalaqas samawati wal ardh, siapakah yang menciptakan langit dan bumi?
Wasakhkhara asy-syamsa wal qamar, dan siapakah yang memusingkan matahari dan bulan? La yaqulunallah, nescaya orang-orang musyrik akan menjawab Allah. Jadi kata-kata itulah dalil. Kalau orang musyrik pun bertauhid. Sebab kalau kita tanya dia siapa cipta langit dan bumi, dia tak kata berhala. Siapa yang pusingkan matahari dan bulan, dia tak kata tokoh, dia kata Allah. Itu Allah sendiri yang cerita dalam Quran. Berarti orang musyrik pun bertauhid, tapi tauhid dia hanya daripada sudut rububiyah. Itu mengiktiraf Allah sebagai yang menciptakan, mengiktiraf Allah sebagai yang mentadbir. Cuma malangnya mereka syirik uluhiyah. Mereka pergi sembah kepada berhala. Syirik mereka di situ. Tapi kalau dari segi rububiyah, mereka tidak syirik. Ini dakwaan, ya. Dan dakwaan ini kerana salah faham. Maknanya daripada ayat tadi bukanlah menetapkan bahawa orang musyrik bertauhid, tidak. Kerana itu sudah bercanggah, kontradiktori. Musyrik maknanya tidak tauhid. Tiba-tiba dia musyrik tapi dia bertauhid. Apa makna ayat? Ayat tersebut menetapkan bahawa orang musyrikin di dalam mereka itu melakukan kesyirikan, mereka sebenarnya tidak ada hujjah. Mereka sebenarnya tidak ada dalil. Hanya kan mereka berdegil, tidak mahu meninggalkan kesyirikan, pergi kepada tauhid, kerana mereka itu taklid, membuta tuli kepada amalan nenek moyang mereka. Daripada dulu dia tengok nenek moyang dia sembah berhala. Azza ma wajadna alaihi aba'ana. Sembah berhala inilah yang kami tengok tok nenek kami duk buat. Tiba-tiba kamu Muhammad pandai-pandai nak suruh kami tinggal. Sorry, no. Tapi kalau kita hujah secara ilmiah, kalau kamu sembah berhala ni, memang berhala kamukah yang ciptakan langit dan bumi sehingga kamu sembah dia? Memang berhala kamukah yang pusingkan matahari dan bulan sehingga kamu mengabdikan diri kepada dia? Jadi kalau kita hujah secara ilmiah, memang mereka tak boleh jawab ya. Mereka pun tahu tak logik lah. Mereka lahir ke dunia, langit dan bumi dah ada. Mereka lahir ke dunia, matahari dan bulan sudah berfungsi. Lalu bila mereka dah besar, dah pandai sikit, mereka buat berhala. Takkanlah berhala mereka pula yang cipta langit bumi. Mereka pun tahu tak betul. Berarti mereka tidak ada hujah. Mereka kalah hujah, bukan mereka bertauhid. Bukti bahawa mereka tidak bertauhid banyak, antaranya dalam ayat yang sama. Ayat yang dijadikan dalil kononnya orang musyrikin bertauhid, ayat yang sama menunjukkan sebenarnya mereka tidak bertauhid. Kerana di hujung ayat Allah berfirman, fa anna yufakun. Lalu selepas mereka dah mengaku kalau Allah yang menciptakan langit dan bumi, matahari dan bulan, lalu selepas itu ke manakah mereka dipalingkan? Ila syirk. Mereka masih berpaling daripada hakikat tauhid tadi, pergi kepada syirik. Habis kenapa mereka jawab begitu? Kerana mereka memang tak boleh jawab lain. Kalau mereka kata berhala tu tak betul. Yurdunakum bi afwahihim wa ta'ba qulubuhum. Biasa orang-orang kafir, mereka cuba meredakan kamu dengan percakapan mereka. Percakapan mereka tu yang positif, yang bagus. Tapi wa ta'ba qulubuhum, padahal hati mereka itu enggan untuk menerima. Dan bukti lagi kalau orang musyrikin menganggap bahawa berhala juga mempunyai rububiyah, berhala juga boleh mendatangkan manfaat dan mudarat, adalah dalam surah Hud, ya. Dalam surah Hud dirakamkan kata-kata orang musyrikin kepada Nabi Hud alaihi salam. Orang musyrik berkata kepada Nabi Hud alaihi salam, inna qulu illa ataraka ba'du alihatina bisu. Mereka kata, kami bukan nak kata apalah wahai Hud, cuma kami nak beritahu bahawa kamu ini telah ditimpa oleh penyakit gila oleh sebahagian daripada berhala-berhala kami. Jadi orang musyrik kata, kamu ni Hud suruh orang tinggal sembah berhala, berhala dah marah kepada kamu. Itu yang kamu jadi gila. Berhala kami yang bagi kamu jadi gila. Jadi dalam i'tiqad dia, berhala dia boleh memberi penyakit, oleh itu boleh menyembuhkan penyakit, boleh memberi rezeki. Mana ada tauhid rububiyah? Tidak ada. Di sisi kita ada sunnah wal jamaah, dia kena ada talazum, dia kena ada saling memestikan. Kalau orang itu bertauhid Allah sebagai yang menciptakan yang segala-galanya, pasti dia akan tauhid juga uluhiyah. Dia pasti akan sembah Allah saja. Tapi kalau dia menyembah kepada selain daripada Allah, tak kisahlah dia sembah batu, kayu, manusia, malaikat, jin dan sebagainya, berarti dia tidak tauhid rububiyah. Dia menganggap yang dia sembah itu seperti Allah juga.
boleh mendatangkan manfaat dan mudarat, boleh mendatangkan rezeki dan sebagainya, maka dia sembah. Jadi saya ulang, kesalahan tauhid rububiyah bukan pada nama rububiyahnya itu. Ada saja ulama ahli sunnah wal jamaah pun guna istilah rububiyah, tak ada masalah. Dan bukan juga pada keterangan bahawa kita wajib mengesakan Allah sebagai Tuhan yang menciptakan, Tuhan yang menghidupkan, Tuhan yang mematikan, hanya Allah saja, tidak ada yang lain. Iaitu betul. Tapi kesilapan adalah pada mendakwa kononnya orang-orang musyrikin penyembah berhala seperti Abu Jahal, seperti Abu Lahab juga bertauhid, iaitu batil. Kalau dikata ini kami pegang akidah salaf, salaf yang mana? Sahabat Nabi yang mana? Tabi'in yang mana? Tabi'in yang mana yang mengatakan orang musyrik bertauhid? Cuba bawa. Yang kedua, tauhid uluhiyah. Daripada perkataan ilah. Apa makna ilah? Tuhan juga. Kalau kita terjemah Rabb, itu Tuhan. Ilah juga Tuhan. La ilaha illallah. Kita terjemah dia ada Tuhan yang sebenar melainkan Allah. Ataupun ilah itu kalau kita lihat penafiannya kepada ketuhanan. Tidak ada ketuhanan itu kepada selain daripada Allah, tidak ada. Yang lain pada Allah semuanya adalah makhluk, hamba. Yang ada ketuhanan hanya Allah. Jadi konsep tauhid uluhiyah adalah kita mengesakan Allah sebagai Tuhan yang disembah. Berarti haram, berarti syirik kalau kita menyembah kepada selain daripada Allah. Jangankan kata sembah batu, sembah kayu, sembah tokong, sembah binatang, sembah makhluk yang mulia seperti malaikat, seperti para nabi juga hukumnya haram dan syirik. Jadi kafir. Dia sembah Nabi, tak kafir juga. Sembah tak boleh, hormat dia. Muliakan Nabi bagus, sembah tak boleh. Jadi setakat konsep tauhid uluhiyah menekankan bahawa haram lagi syirik menyembah kepada selain daripada Allah, maka yang itu kita tidak ada komplain. Bahkan kita bersetuju dan kita sama-sama mempertahankan. Problem adalah di atas nama tauhid uluhiyah mereka mengatakan tawassul dengan orang mati haram. Ambil berkat tabarruk dengan selain daripada Nabi tak boleh. Kalau nak ambil berkat hanya boleh dengan Nabi saja. Dan juga istighasah, minta tolong kalau dengan orang yang telah meninggal dunia, takkan salah wali ke Nabi ke, syirik akbar, mukhrijun anil millah, adalah syirik yang besar yang menyebabkan orang itu terkeluar dari Islam jadi kafir. Kan ada syirik yang khafi, macam riak. Kita buat ibadah bukan kerana Allah 100%, kerana manusia pun dia juga. Itu dipanggil syirik khafi. Orang tu masih orang Islam lagi. Tapi kalau yang istighasah tadi, di sisi pendukung tauhid 3, bukan syirik yang macam itu. Syirik yang menjadi murtad, halal darah, boleh bunuh. Jadi peringkat mengharamkan tawassul, menyempitkan tabarruk dan mensyirikkan istighasah inilah yang kita tolak. Kerana ini bercanggah dengan syariat yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tidak ada menhadkan tawassul hanya dengan orang hidup, tabarruk dah hanya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, istighasah hanya boleh dengan orang hidup. Itu bukan ajaran yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu pegangan Al-Imam Ibn Taymiyah yang somehow mereka lebih ta'assub mempertahankan kefahaman Ibn Taymiyah berbanding dengan apa yang ditunjukkan oleh dalil Quran, Sunnah dan juga ijma' para ulama sebelum daripada Al-Imam Ibn Taymiyah. Al-Imam Ibn Taymiyah ni ulama' yang kemudian. Kadang-kadang mereka sebut ulama' salaf adalah Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Ibn Taymiyah. Kita ambillah pendapat yang paling longgar. Yang paling longgar adalah 500 tahun pertama, tak semestinya 3 generasi tadi, ya. The first 500 years lepas kewafatan Nabi SAW itu, lepas generasi Nabi itu masih dianggap salah lagi, pun Al-Imam Ibn Taymiyah terkeluar. Kerana beliau yang perlu diperbetulkan, menyangkakan kononnya Al-Imam Ibn Taymiyah adalah salah, ikut Ibn Taymiyah adalah salafi. Tak betul. Paling tidak dalam bab fiqh kita salafi. Kita ikut Imam Syafi'i, ulama salaf. Kawan-kawan kita yang ikut Imam Abu Hanifah salafi, sebab Imam Abu Hanifah salaf. Itu bercanggah dengan syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan itu nanti kita tauhid asma wa sifat pun kita tak ada masalah. Belajar nama-nama Allah bagus.
belajar sifat-sifat Allah bagus, dah bahkan sifat 20 belajar sifat Allah lah. Wujud, kita, baqa itu belajar sifat Allah, bukan belajar zat Allah. Tetapi yang kita tolak adalah berselindung di sebalik nama tauhidul asma'i was sifat, mempromosikan fahaman tasybih dan tajsim, menafsirkan ayat-ayat mutasyabihat, ayat-ayat yang sama-sama yang tak jelas. Yadullah sekitar lalu makna tangan Allah. Oh gitu, Allah bertangan. Wajibullah sekitar lalu Allah bermuka. Summa stawa 'alal arsy ataupun ar-rahmanu 'alal arsy istawa, sekitar lalu seolah-olah Allah tu bertempat. Jadi dia mainkan ayat mutasyabihat ni, diletakkan makna yang bercanggah dengan yang muhkamat. Laisa kamitslihi syai'un, tidak ada sesuatu pun yang sama seperti Allah. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada satu pun yang sekufu dengan Allah, yang sama seperti Allah. Yang itu yang kita tolak kerana dibimbangi terjerumus di dalam akidah tasybih dan tajsim. Ini secara ringkas masalah dengan tauhid 3. Bukan kita menghasut, tapi kita menasihati agar umat terjaga daripada penyelewengan dalam akidah. InsyaAllah next kita akan pergi secara lebih terperinci di muka surat 86. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah bil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma shrah sudurana wa ahsin akhlaqana wa azzim ujurana wa nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama natarada bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillah rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin wal afu minkum. Next muka 87 insyaallah.